So tanya dia, you rasa-rasa Tuhan punya ciri-ciri, macam mana kita nak kenal pencipta dengan ciptaan? Yang pertama tanya dia, you rasa-rasa Tuhan kekal selama-lamanya ke tidak kekal? Dia akan jawab. Saya pernah tanya tau, Kristian, orang Melayu saya pernah tanya Kristian, saya pernah tanya Hindu. Orang atheist pun saya pernah tanya, dia kata saya tak percaya Tuhan. Saya cakap dengan dia, cuba bayangkan lah, pura-pura, kalau lah ada Tuhan, you rasa-rasa dia kekal selama-lamanya ke tidak kekal? Jawapan, kekal selama-lamanya. Ciptaan kekal ke tak? Tak kekal. Contoh ciptaan apa? Handphone, kereta, bantal ni, semua dia tak kekal, satu hari nanti akan mati, rosak apa semua reput. Kedua tanya dia, Tuhan ada permulaan, ada akhir atau tiada permulaan, tiada akhir? Dia kata Tuhan tak ada permulaan, tak ada akhir. Ciptaan ada permulaan, ada akhir. Ketiga, Tuhan terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia kata Tuhan tak terikat, Tuhan di luar. Ciptaan terikat. Manusia ada tahun lahir, bila mati, ada umur, masa, ruang dan jisim. Empat, Tuhan perlu apa-apa tak untuk hidup? Contohnya matahari, udara, makan, minum. Tuhan tak perlu, dia jawab. Macam kita sekarang tengah puasa kan. Dah lah penat tadi angkat beras, sekarang haus. So, itu keperluan semua saya perlu. Tapi Tuhan tak perlu makan minum. Ciptaan perlu. Last, Tuhan perlu rehat dan tidur ke tidak? Dia jawab Tuhan tak perlu rehat, tak perlu tidur. Dia tanya hati dia tau. Dalam kereta saya, kereta ni ya. Dia jawab tak perlu. Ciptaan perlu tak? Perlu. Okey, macam ni. Dalam pasaran ada ramai, banyak Tuhan yang orang sembah. Cina sembah Tuhan lain, India Tuhan lain, macam-macam Tuhan. Boleh tak you bagi saya satu nama Tuhan yang orang sembah, okay, yang memenuhi kelima-lima ciri tadi yang you dah setuju? Iaitu kekal selama-lamanya, tiada permulaan, tiada akhir, tak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tak memerlu apa-apa untuk hidup, tak perlu rehat dan tidur. Bagi satu nama cukup. Mereka akan senyap. Lama-lama dia kata tak ada. Semasa dia cakap tak ada, sebenarnya dia telah mengucap la ilaha, iaitu tiada Tuhan yang layak disembah. And then, you tunjuk dia. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255, kalau saya boleh tunjuk you satu Tuhan yang ada kelima-lima ciri tadi ini, boleh tak you terima? Mereka jawab, boleh. Secara teknikal, mereka sudah fitrah, sudah Islam. Cuma dia tak pergi lafaz dua kalimah syahadah. So, congratulations to Islam lah. So, itulah cara saya kongsikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Ice breaking guna nama saya. Orang confused. Muka nak kata mata sepet sangat. Bukan sangat sepet. Orang pun dengar cakap saya, orang Sabah ke Cina ke pun tak tahu. So, daripada keliru tu, saya cakap bahasa Melayu. So, Cina keliru dengan saya ice breaking. Dan I start conversation tadi. Itu cara saya lah, insyaAllah. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih sahabat Yusof atas pengkongsian itu. Saya rasa sangat menarik ya. Hanya menggunakan teknik yang mudah. Menggunakan daripada nama, berbual bahasa Cina, kemudian menerangkan tentang 5 kriteria tentang membezakan pencipta dan juga ciptaan. Dan saya rasa itu adalah satu teknik yang baik di mana kita tidaklah provokatif sangat ataupun kita tu menghina agama lain, tidak. Tetapi malah kita cari satu perkara yang mudah diterima akal ataupun logik. Dan saya juga sendirilah, Brother Yusuf, saya nak kongsikan, iaitu apabila saya menyampaikan dakwah juga kepada orang bukan Islam, saya cuba ambil pendekatan yang tidak sensitif dan tidak akan orang cakap tu menyinggung perasaan orang lain. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-An'am, iaitu Allah melarang kita untuk, yang bermaksud ya, Allah melarang kita untuk mencerca ataupun menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Tidak ada dalam ajaran Islam. Walaupun kita tahu daripada sudut Islam bahawa itu tidak boleh jadi Tuhan, kita tidaklah boleh sampai menyinggung mereka ataupun mengatakan perkara-perkara yang tidak baik terhadap agama lain. Jadi untuk seperti mana yang kita dekat Malaysia ni, alhamdulillah,
kita hidup harmoni dengan agama lain, dengan orang berbangsa lain. Kita haruslah sentiasa memupukkan semangat perpaduan di antara kalangan kita, insya-Allah. Baik, akhir sekali saya nak minta Brother Yusof untuk berikan sedikit pandangan Brother Yusof ataupun harapan Brother Yusof untuk umat Islam ataupun untuk saudara-saudara kita yang sedang menonton yang bukan Islam. Silakan. Okey, terima kasih. Yang last saya nak share ada dua perkara, iaitu saya dulu sebelum masuk Islam, saya tak tahu saya punya matlamat. Orang kata I don't know my objective. Kenapa saya hidup dekat bumi ni? Kenapa saya ada sekarang dalam kereta saya ini? Saya tak tahu. Kenapa saya harus dilahirkan untuk, kalau dulu agama saya pernah kata untuk nak suffering. Kenapa harus lahirkan saya dan nak di-suffering di dunia ini? So saya sebenarnya tak tahu why am I here? Why am I born? Selepas saya belajar Islam, dalam Al-Quran, surah 51 ayat 56, surah Ad-Dariyah, dia kata Allah berfirman yang bermaksud, tidaklah aku mencipta jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadat dan menyembah saya, mengabdikan diri kepada dia. Maksudnya Allah cipta jin. Jin sebenarnya apa? Jin hantu-hantu yang kita tak nampak, benda gaib. Dan manusia untuk sembah dia, untuk abdikan diri kepada dia. Saya bagi contoh. Macam kereta saya sekarang ini, kalau kereta ni diciptakan untuk apa? Kereta ni diciptakan untuk pandu lah, untuk pergi ke merata-rata, boleh bawa Grab, boleh pergi beli makan, apa semua betul. Tapi kalau kereta ni tak boleh start, masuk je roboh habis, tayar pun pancet. Apa guna kereta ni? Tak guna dah. So dia punya motif, dia punya objective of the car, the purpose of the car fail to be carried out. So kereta ni boleh buang dah lah sebab memang tak boleh pakai. Betul tak? Tapi Allah cipta manusia dengan jin untuk mengabdikan diri kepada dia dan sembah dia. Tetapi kita kalau tak melakukan perkara itu, kita buat benda kurafat, syirik, apa semua. Kita ingatkan kita hidup dekat dunia ni, there's no creator, tak ada orang cipta kita, kita tiba-tiba wujud dekat dunia ni. Then we are as good as kereta yang rosak tadi. Sebab kita dicipta untuk sembah, untuk abdikan diri. Kalau kita tak buat, maksudnya kita dah rosak. So, itu analogi lah, bukan benarnya rosak lah. Of course kita boleh lagi bertaubat, kita belajar untuk buat baik balik. Semua itulah. Cuma saya nak kongsikan itu dia punya analogi, dan selepas saya masuk Islam, tiap-tiap pagi saya akan ingatkan diri saya bangun pagi, why am I here? Why am I still alive? Why am I bangun balik lagi? Sebab Allah kata 51-56 dalam Quran. Dan last saya nak share balik another few more minutes, satu cerita dengan pendek. Sekarang dah nak raya, betul? Tapi tak ada bazar. So bayangkan dekat satu bazar tahun lepas, ada satu keluarga, suami isteri bawa 5 orang anak pergi beli belah. Tengah sibuk-sibuk pilih baju, mereka asyik tengok, mak bapak asyik tengok anak-anak dia, kira 1, 2, 3, 4, 5. Oh cukup, lega. Maka terus merunding harga. Saat tiba-tiba selepas tengah terlalu concentrate, tengok balik, anak tinggal 4. Mana yang satu lagi yang 2 tahun baru tahu nak jalan tu? Hilang. Tengok-tengok dia sudah pergi jauh. Dia sudah ada dekat tu, tepi jalan. Dan depan lagi sudah kereta. Mak bapak dia nak lari tapi tak berani lari, sebab lari nanti anak tu lari kena langgar lah. So jalan cepat-cepat. Sambil jalan cepat-cepat, dekat tepi anak kecil ni ada seorang perempuan dan seorang lelaki yang tak kenal. Dan mereka sangat baik sebab mereka tak mau jaga tepikan orang. Mereka hanya do his own thing. Dan mereka tak pegang tangan anak tu. Tiba-tiba anak tu tak tahu kenapa dia dah lari ke tengah-tengah jalan, bas datang rempuh anak itu. Dan anak tu terbang, jatuh mati dekat depan mak bapak dia. Kalau itu adalah anak kita,
kita adalah anak mak, adalah mak bapak tadi itu, macam mana perasaan kita? Kita marah tak kepada lelaki dengan perempuan tadi itu? Kita marah. So, kenapa kau tak pegang tangan anak saya? Jeritlah. Siapa punya anak apa semua, betul? Kenapa kamu tak peduli? Sedih saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan adalah sebenarnya walaupun kita marah macam ni, lelaki dengan perempuan tadi adalah kita orang Islam. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kebenaran, tetapi kita membiarkan kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita tak sampaikan Islam, tak sampaikan kebenaran, dan kalau mereka meninggal tanpa agama Islam sampai, maka ke mana akan mereka pergi? Satu demi satu mereka meninggal dan kita tak sempat nak berdakwah kepada mereka. Kita seakan-akan lelaki dan perempuan tadi. First time I dengar cerita ni, saya tersentap. So, I sudah buat sebagai saya punya until I die, I will try to do dakwah for my sisa-sisa hidup saya lah, insyaAllah. Allah.